الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada bab yang kita akan bercakap bahwasanya tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap amalan yang adanya sebab di masa Nabi kita hidup, sedangkan tidak ada halangan apa-apa amalan itu kalaulah Nabi kita nak buat kerja, lalu Nabi kita pun tidak mengambilkan asbab itu wa amal ibadat, maka amal ibadat tu bekerja itu dikirakan rangka di dalam agama kita, tak diiktibar, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalan seperti itu. Ini adalah inti mazhab yang kita nak jalan, iaitu mazhab salafis salih. Adapun mazhab khalaf, mereka kata tak, tinggal Nabi tadi itu tak ada beri pada hukum apa-apa, bahkan tinggal Nabi itu adalah perkara yang kita tak wajib kita ikut. Ini adalah pendapat yang agak kata tidaknya teliti dan selidiki akan segala dalil-dalil ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada di dalam pahaman para sahabat dan tabi'in, tidak menyelidiki dengan cara sempurna dan seluruhnya. Nak tegak kata tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas satu amalan ialah dalil syarak yang wajib kita itu ikut. Syaratnya asal kata hak Nabi tinggal tu sebab ada zaman Nabi. Hak Nabi tinggal tu tak ada tegah, tak ada halangi apa-apa kalau Nabi kita nak buat kerja. Nabi tinggal juga, maka tinggal lagu tu wajib kita ikut dia. Sebagaimana Tuhan katalah, wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Semua perkara hak Nabi bawa datang mari hendaklah kita ambil. Wa ma nahakum, dan barang yang Nabi itu tegah. Tegah di sini makna kata tak boleh kita buat rangka di dalam agama. Fantahu, maka hendaklah kita itu jauhkan diri daripadanya. Ini adalah iman kita, pegangan kita, pahaman kita. Adapun masalah amal kita, hak tu suku kita buat beza, kerana amal itu adalah thamarat, buahan daripada al-iman. Iman itu sebagai asas, pahaman sebagai asas, maka amal itu adalah samarat, buahan daripadanya. Misal kata, kita pergi di dalam agama kita ni, kata tiap-tiap perkara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal, sedangkan perkara tu ada sebab, tidak ada hal yang gapo-gapo kalau Nabi kita nak buat kerja,
kita pergi kata haram kita buat kerja kerana kita langgar perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pegangnya kita. Kalau orang tanya kita, lepas tu kalau orang pergi kata benda tu haram, tak boleh nak buat kerja, dalam hati dia pergi lagu tu, tiba-tiba ada satu ketika, satu skala dalam hidup dia buat kerja juga dengan amalan yang dia pergi kata benda tu tak boleh. Apa dah kita nak kata? Maka kita jawab kata itu masuk di dalam dosa. Tak masuk di dalam menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Ini patut kita kena faham. Misal dengan cara mudah-mudah, so umpama kita ni orang Islam pergi kejak jazam di hati kata arak tu haram. Tiba-tiba nyegelak mata kok mana wallahu alam lah nya minum arak. Sedangkan dia pergi dalam hati dia tu kata arak tu haram, hukum orang ni adalah orang maksiat, ahli fis, orang berdosa. Tetapi kalau ia pergi kata arak tu halal, jatuh agama minat tu. Sebab tu hari ni kita kena faham kata tiap-tiap perkara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal. Sedangkan perkara tu ada tarik ke, ada sebab zaman Nabi, halangi gapo-gapo kalau Nabi kita nak buat kerja, kita pergi kerja juga adalah haram. Masuk di dalam kata Nabi itu tegahkan kita. Di mana Nabi tegah? Dua daripada dalil. Sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi itu Quran dulu mula-mula Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahului Allah Taala dan Rasul tentang urusan ad-din agama. Jangan. Ini adalah haram, adalah garis Tuhan, jangan kita langgar. Ini adalah pegangnya kita, pahamnya kita bagi orang yang beriman. Ini adalah penegasan di dalam Al-Quran dengan tidak boleh kita membantahkan dia. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari adalah hadis dia, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ingat-ingatlah kamu, jaga-jagalah kamu, jangan buat kerja oleh kamu akan rangkaian yang baru di dalam urusan agama. Lari dua-dua, lari dalam Quran, lari dalam hadis. Maka tiap-tiap perkara hak Nabi tinggal, sedangkan ada sebab zaman dia tidak ada tegahan apa-apa oleh Nabi nak buat kerja, kita buat kerja adalah masuk dalam tegahan Tuhan. Takut orang kata lah, takut kata kan, sungguh Nabi tak ada buat kerja, cuma Nabi tak ada lari. Ni banyak orang kita terkadang tak faham. Sedangkan benda ni jelas dalam Quran, jelas di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi banyak mana nanti kita tengok di sini. Maka sesungguhnya kita ni sebagai orang yang duduk di atas bantasan ahli sunnati wal jamaah hak benar ni lagu mana? Kita nak berdasar kepada ahli sunnah, mana nisbah diri kita kepada sunnah Nabi dan nisbah diri kita pada jamaah daripada orang hak Nabi kita betul. Apa? Kerana kita tahu kata jalan ni yang jaya dua pintu tu sahaja. Sama ada jalan ni hak Nabi jalan ataupun jemaah hak turut belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Taala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya bagi kamu, sesungguhnya laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu itu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh tauladan yang baik. Kita nak turut Nabi ni turut betul mana? Bak mula-mula bak pegangih. Yang kedua bak amal ibadat. Yang ketiga bak budi pekerti. Yang keempat masuk bak muamalat, bak munakahat, bak jinayat, bak gapo tu. Masuk pitu ada semua pak kalau kita nak bilang dengan cara kasar-kasar. Semua tadi itu ada contoh, ada suruh, ada larang, adanya tegahan, ada tunjuk hajat, semua dengan tidak ada
kekurangan walaupun sedikit. Kalau gitu ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, mereka itu bergantung kejak dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda ni adalah benda yang sungguh. Kalau kita ni sebagai orang Islam, duduklah di mana tepat kalau kita boleh banyak bahasa sikit. Kita duduk jauhi sini dengar tok-tok guru kita di kalangan ahli sunnah mengajar. Yang mengajar Quran hadis. Kalau kita pergi Pakistan, pergi di India, reti faham bahasa Urdu, yang mengajar Quran hadis. Kalau kita pergi di negara Arab, yang mengajar Quran hadis. Kalau pergi di Farsi, balik Iran, balik mana hak kalangan ahli sunnah, yang mengajar bahasa itu juga. Seluruh dunia, kalau dah ahli sunnah wal jamaah mengajar serupa. Tak ada beza walaupun berlainan bercakap pelurah, tapi sama saja. Mereka ini turutnya dua sumber ini pada semua bab pegangnya mereka. Dan demo tu ahli sunnah maksudnya mereka itu tidak mengambilkan akal fikiran dia membantahkan Quran ataupun hadis. Ingat situ. Kerana dasar kita di antara orang ahli sunnah dengan orang bukan sunnah ni ya bakal. Akal ni pembahasan alim ulama kita yang ada ni akal semua. Akal hak pesing kata hak Allah Taala wikan kepada manusia semua, orang panggil akal ghaziyah. Akal hak semua Tuhan beri. Tak kira orang iman, orang tak beriman, orang taat ke maksiat ke apa, ada akal. Itu panggil akal kesemulaan jadi. Ada satu lagi akal daripada ni tu, iaitu akal faham. Akal faham. Akal faham ni Tuhan wi kepada orang Islam umumnya. Dan berikan kepada ahli sunnah dengan cara khususnya. Mereka ini tak menjadikan akal mereka duk depan wahyu sama ada Quran ataupun hadis sama sekali. Kerana apa? Kerana dia faham kata innal aqla laha haddun taqifu indaha. Akal kita ni adanya sakat dia kena berhenti pada tempatnya. Dia nak langgar tak boleh. Dengan sebab itu kalau orang tanya kita ataupun kita tanya diri kita ni orang berakal, Tuhan apa suruh dalam Quran, afala taqilun? Tak kamu tu mikir dengan akal fikiran aku royak ni. Kita nak guna akal lagu mana? Akal di sisi kita, yakni kita bawa datang untuk faham ke ajaran. Bukan untuk kita ajar ataupun tambah ataupun kita tadi bantah akan ajaran. Ini tak boleh. Akal kita tak dulu di atas Quran ataupun hadis, dan hawa nafsu kita pun tak juga dok le belakang. Hak inilah yang diberjalan di atasnya oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah iman, tentang masalah Islam, tentang masalah al-ihsan. Tiga-tiga bab tu semua tokoh-tokoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan begitu belaka. Jalan begitu belaka. Sehingga para tokoh-tokoh a'immah pun jalan balas tu juga, seumpama Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Musayyab, Mujahid, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Ishaq, Bukhari, dan semua mereka itu jalan balas ni belaka, tak ada beza. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam kena faham sebagaimana hak kita tak kacing we jadi molek. Nak ngaji dengan pihak, ngaji. Nak dengar dengan pihak, dengar. Nak pakai siapa? Pakai. Asalkan ada alasan ni. Manhaj kita tak pernah katuk ngaji dengan orang, tak ada lagu tu. Tegak daripada semenjak pada guru kita sampai ke kita, berbalas tu lah. Kalau gitu, ada pun mereka yang keluar daripada jalan ni, yang tersebut saning, terhadap masalah pegangnya asal usul bab kita nak mengenalkan akan Allah Ta'ala. Ada di kalangan mereka itu ada muwafaqah setengah-setengah daripada pendapat sahabat. Ada setengah-setengah mereka itu mukhalafah daripada jalan ni orang-orang Islam di kalangan sahabat tabi'in. Ya Islam kita ni, ya kita faham ni, ya tak payah kali. Kita nak jadi orang Islam, ya faham Islam, ya tak payah. Lagu mana? Yakni Islam hari ni ya wari siap-siap dah. Kita tak kena pandai-pandai. Seolah kata ya waktu turun mari sempurna,
sama ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya ukur siap dah. Mari itu manusia boleh pakai, boleh amal, boleh pegang, boleh pahak selalu. Tak payah. Cuma hak dah jadi payah sebab kita tadi itu jalan tak sama dengan orang Islam hak pahak Islam. Terkadang kita nak kepada agama Islam. Kalau bab iman kita tak pernah dengar kata orang Islam belum daripada kita di kalangan sahabat tabi'in tu beriman belah mana. Kita tak tahu. Terkadang kita nak berislam, nak amal ibadat, tapi kita tak pernah tengok kata faham ibadat sahabat tabi'in, tokoh-tokoh imam pak dan sebagainya, faham bab masalah agama ni macam mana. Kita tak tahu. Kita mari dak tahu hal belakang ni, kita celak mata ni 2020 masalah kata. Kita dah faham kata hak ning lah agama kita ni. Hak ning rupa ada suasana tepi-tepi kita jelak dah lah. Hak zaman Nabi gitu dah. Dak kelah tu. Ya kita kena tengok we jadi jelas sikit. Ayat lagu ning ni supaya nak we jadi gerakkan akal fikiran kita dan nak we kita tu tambah lagi ilmu pengetahuan. Bukan sekadar kata kita dok ni aku tahu banyak ni tak apa dah lah. Dak. Ilmu Tuhan ni ya luas. Ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada sempadan. Dengan sebab itu kita sebagai orang Islam tak boleh berhenti daripada dengar dan faham dan mengaji dan menuntut tambah. Tak boleh nak berhenti daripadanya. Apabila orang Islam ni tak faham Islam ataupun dia tak nampak, dia tak faham Islam sebagaimana orang Islam faham asal, dengan sebab dia tak tahu, dengan sebab dia tu jauh, dengan sebab dia tak kenal, dengan sebab dia tak apa yang kata tak jadi cocok hati, tak pernah dengar. Dia nak pergi ke mana? Dia pergi ke jalan ni, ni nak buat benda-benda hak jadi rengka di dalam agama. Apabila rengka, dia nampak kata molek. Sebab itulah rengka ni benda yang kita kira kata bukan mudah. Orang hari ni kita nak syarah bab ni we faham bab rengka ni, insya-Allah lah di dalam pengajian kita ni supaya nak we kata kita ni tak terlari kacing daripada sahabat Nabi faham. Terkadang kita lah maaf lah dah. Rengka dengan masalihul mursalah kita nak buat beza tak boleh. Masalah malah mana? Sebab apabila orang tak faham Islam ni, dia nak juga pada agama Islam, dia tak nampak ni, dia rengka sini. Apabila dia rengka sini ni, seolah kata dia nampak tahap ni Islam. Apabila dia kata jangan buat lah lagu ni, Nabi SAW tak pernah buat, sahabat tak pernah jalan lagu ni. Nabi tak ada larang. Kebaikan ke? Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buatlah kebaikan ni. Harap-harap kita ni termasuk daripada golongan orang berjaya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ni tak kebaikan ke? Kita nak berzikir pasal kita, nak baca Quran pasal kita nak khususkan malam-malam tertentu. Dengan kita rakyat kata di sana ada kelebihan dan sebagainya. Berbagai-bagai daripada amalan-amalan yang kita nak rengka. Ya masalahnya di diri amal ibadat tu terkadang itu ada asal supaya semaya, asal ada zikir, asal ada baca Quran, asal ada doa, asal ada, tapi kaifiat rupa dia tu, gambaran dia tu, di situ masuk rengka tu. Gitak sini, gi buat sini, gi bubuh sini, gi tambah sini, gi kurang sini. Ni sini tempat rengka. Hak pasal itulah mana tu? Hak pasal itulah makna kata hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk larang kita tu. Duk ayat tiap rengka adalah salah, adalah menuju pada neraka dan sebagainya. Ni dia ni. Tapi kita buatkan mudah doa. Jadi ganonya tak song kita semaya nak masuk neraka. Ya bukan masuk neraka di semaya tu, di rupa yang kita duk buat pelik-pelik tu. Di bab zikir hak pelik-pelik tu, hak situ. Sebab tu satu hari Imam Malik radhiyallahu rahimahullahu taala duknya dia dalam Masjid Nabawi, duk ngajak. Nyamari orang pasal ikut mana tak tahu jadi kuat doa. Dia kata, "Wahai imam, aku ni
Nak pakai ihram ni sini, di Raudhah Nabi ni dia kata. Nak pakai ihram ni di Raudhah Nabi. Imam Malik kata tak boleh. Tak boleh pakai sini. Kena tubik pakai di miqat hak Madinah tu. Ahli Madinah yang ada garis sel dia nak pakai ihram, nak pakai sana je, pakai sini. Lalu orang lelaki tu kata pada Imam Malik, supaya bang molek, jadi kata banyak ke orang kita tu terkadang apabila kita baca sejarah tu, tengok kata ulama-ulama kita jadi faham tu biarkan cenderung kok tu sikit. Dengan sebab tak faham tu. Dia kata Allah Tok Guru, dia kata tak ke kita pakai ihram ni nak masuk dengan kau, dia kata. Tak ke kita nak pakai ihram nak pergi buat umrah, buat haji nak masuk dengan kau. Imam Malik pun senyum. Imam Malik pun jawab, "Dak, pakai ihram, pakai kita nak pergi buat umrah, buat haji, hak tu tak salah," dia kata. Tapi tepat salahnya, hak Tuhan janji salahnya memukhalafah Nabi, dia kata. Lalu ia baca falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Jaga-jaga oleh mung orang yang mukhalafah Nabi dengan tera-tera lagu ni, mu tahu cerak tak Nabi buat gini, buat lagu ni. Jaga molek Tuhan akan seksa mung dan menjadikan mung tu sebagai orang yang jadi fitnah. Fitnah di situ makna kata setengah daripada alim ulama ahli tafsir, makna mati bukan di atas millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mati di atas jalan ni hak Nabi, hak tu hak takut tu. Kita nak tak mayat di dalam lialah hak. Nak kata sunnah Nabi kata bismillah ala millati Rasulillah, gitu. Hak dak bimbang hak tu Imam Malik kata aku tak ada bimbang dia pakai ihram salah gapo. Tapi mengwak besen ning adalah tak kena dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kelik pakai Pak Nabi tak ni. Tu dia suruh gitu. Jadi orang kita hari ni tak sadakwa gitulah. Allah nak berzikir, nak mengatik, nak berdoa, nak gapo, tak songkan nak salah je kata. Tuhan nak ambil kita masuk dengan kau ke lagu mana? Setengah-setengah daripada orang kita tak cuma dia masalah mengajar, duk mengajar balah tu. Nak kata lagu mana dengan ayat daripada ayat Quran saat ni? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ambil di apa nama tafsir salah, sampai ke hari ni ulama tafsir lagu mana ayat tu? Cuba buka tengok. Tafsirnya kita pergi buat cara lain. Ambil amal ibadat tu juga, cuma kita pergi buat cara lain. Hak tu hak agama kita tak beri. Kalau gitu bak rengka kita tak kacing wi molek wi faham jelas balik kita ni. Bukan makna tiap-tiap perkara hak Nabi tak buat kita tak boleh buat. Itu sekadar faham setara tu 30% baru kena. Nak kata 100% dak cerak. 80% dak cerak. Sekadar kacing pasal tu dia tak rapat lagi. Kalulah kita kata kalau nak karat air timur temu laga dalam nak minum gapo. Ayo kena kejap lagi. Tiap-tiap perkara yang Nabi tidak buat sedangkan tu kena puas sikit lagi. Sedangkan tarik ke sebab tu ada zaman Nabi, tegah pun Nabi tak ada, tegah pun tak halangi gapo-gapo Nabi nak buat kerja pun tak ada, Nabi tinggal. Hak tu panggil rengka. Kita misal belah mana? Hak ada sebab zaman Nabi. Banyak Salah satu daripada sebab ada zaman Nabi orang mati. Apabila mati seseorang, Nabi kembami, Nabi carakan mayat, Nabi buat gitu, Nabi buat gini. Lepas daripada tani siap, Nabi buat gapo? Nabi berdiri di atas kubur. Kemudian Nabi kata istaghfiru li akhikum. Puak kita semua, pakak kita minta apung kepada saudara kita. Mari dengan wawul jamaah, sebab ulama pecah dua situ tu. Satu pihak kata boleh kita minta tiap-tiap orang minta masing-masing. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maghfir lahu. Kita seorang-seorang masing-masing. Boleh juga. Setengah ulama kata tak, boleh kata kepala seorang, ketua seorang, kemudian hal lain amin. Apa juga. Cuma dalam keadaan yaqif diri, bukan duk. Duk tu tak ada di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi lari duk tak kubur. Nak pergi tanggung kata duduk qada hajat gapo tu jauh sangat.
Sebab duduk di situ tu iaitu asalnya kita bina di atas asal mana duduk sungguh. Bahawa orang tanya pahala kita pita tak ada duduk asal untuk guru. Boleh. Hak tu masalah ittirab. Mana kata terpaksa hak nak buat lah mana. Hak tu. Tapi sekelain kita gapatika kita geduk tu. Tu masalahnya. Ni sunnah Nabi tak ada hak tu. Baik. Lepas daripada tu was'alu lahu tathbit. Mintalah kamu hai saudara hak duk diri tadi itu Allah Ta'ala tetapkan dua kalimah syahadah di dalam dada dia. Fa innahul an yus'al. Sebab sekarang tu malaikat duk tanya. Sebab itulah kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita kena beramal dalam masalah kematian ni supaya sunnah. Hak moleknya bukan kita pergi semaya saja. Pergi semaya serta turut pergi kubur hati. Sehingga sudah orang ke bumi kita berdoa siap kita balik kelik. Tu sunnah Nabi sungguhlah tu. Kalaulah kita tak ada gaduh dengan kerja lain lah. Kalau orang kata pas kita kerja banyak tu guru boleh tak nak pergi semaya saja. Tak apalah tu. Hak pesen kata tak ada buat gapo tu. Kerana tak pergi kubur, tak pergi hantar saudara kita di kubur. Pergi hantar. Lepas daripada tu, mari waktu malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 kata gilah dah. Dia kata kena buat gapo ratik situ. Tak ada kena buat gapo. Nabi Muhammad tak ada buat gapo sekarang, tak ada buat. Sekadar mana? Sekadar orang mari ziarah di rumah orang mati, dia suruh jiran-jiran tadi itu buatlah makan ni. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatlah makan ni puak kita semua ni akik gi moh Ja'far ni sebagai makan ni wi puak dia sebab dia tu kena tipu musibah orang mati dekat kalangan keluarga dia. Tu sunnah Nabi balas tu. Kita balik, hak kita balik balas mana? Yakni kita pergi buat hak ni 7 hari, hak ni 40 hari, hak ni 100 hari. Ni. Hak ni adalah perkara yang masuk dalam rangkaian. Hak apa? Kerana sebab tu ada zaman Nabi. Nabi tadi itu tak ambil sebab tu amal ibadat. Sudah. Kalau Nabi nak ambil perkara tu amal ibadat ada ketegahan daripada Tuhan, tak ada. Nabi tak ada takut Tuhan mewajibkan gapo, tak ada. Nabi tinggal juga. Kita pergi buat tu panggil rangkaian. Pas setengah-setengah kata ada hadis Tawus Ibnu Kaisan dia kata sesungguhnya sesungguhnya mayat itu kena ibtila, dia kena coba dalam kubur dia sampai ke 7 hari. Maka puak-puak kami ni suka nak buat makan kepada dia supaya makan ni tu jadi kebaikan bagi dia. Bagaimana pula? Setengah-setengah orang ada nak buat 7 hari buat gapo tu ayam hadis tu. Lalu kita jawab kata pertama sekali. Hadis tu panggil hadis gapo tu? Perkataan sahabat lah, kataan Nabi, dak perkataan tabi'in. Apabila perkataan tabi'in orang panggil lebih kurang hadis mursal. Apabila hadis mursal tadi itu dia pergi belaga dengan masadir al-asli hak dia, hak Nabi, hak sahabat tadi itu tak ada, maka jatuh dah situ. Padahal mazhab Syafi'i ni dia tak boleh berhujah mula dengan hadis mursal. Situ tangga mula-mula. Kalau kita nak turun lutut sikit, kata tak apalah, kita kata nak ambil dalil tu wak makan ni, wak itu, wak ini, maka hak tu pun tak menunjuk kata Tawus Ibnu Kaisan hendak nak buat 7 hari, tak ada. Sekadar wi makan kepada manusia, hak tu tak apa. Kita pun dengan masjid kita ni kan, ada kematian di kalangan kita nak buat makan jamu orang ahli masjid ni 7 malam, harus lagu tu tak apa. Tapi kita panggil orang pergi ke rumah kita pergi buat rupa cara yang tertentu, hak ning tidak ada contoh tauladan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali pun dalam hidup dia. Maka hak lagu tu orang sunnah kita tinggal. Sebab apa? Gantung pada asal. Bukan nak mukhalafah dengan tu dengan ni, dak. Bukan mana kita nak mukhalafah dengan orang tu kan jadi panhang orang ni ke tak boleh nak duduk dengan orang tu orang ni. Dak, kita nak klik pada asal. Sebab kami ni kerja kami gapo dia? Turutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama semua belah tu. Padahal kita pun dalam masalah ni pun Imam Syafi'i jalan lagu tu juga. Tu sebab tu kita ni apabila dalam kita kata ni mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i ni pecah dua pula. Syafi'i mutaakhir ni tambah banyak bawah ni. Syafi'i yang mutaqaddimin, guru dia sendiri itu tak ada supaya dalam kitab. Entah sebutlah kitab mutaakhirin di kalangan orang Syafi'iyah kita ni dok jalan. Dia kata wa yasunnu, disunatkan apabila kita nak di lafaznya Nabi Muhammad tu hendaklah kita tasjidkan dia. Surah kita buh wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah dalam bab. Tu. Hak tu kitab mutaakhirin. Dia kata ni ada dalam mazhab kita ni. Kita nak amal hak ni. Baik. Kitab ni dak ada. Kita ukur tengok hak ni tengok. Pala mazhab dengan orang ikut ni. Supaya kedak. Tu. Kita apabila nak turut kitab jadi masalah. Kita tak saya turut hak mutaakhirin kerana hak ni hak tambah banyak. Situ ya tepat dia. Amal nak royak dengan cara luas-luas nak kita nampak selalu kata, kalau gitu tiap-tiap perkara hak ada sebab zaman Nabi, tidak ada halangi sekat teh apa-apa, Nabi pun tinggal juga tak sewa kerja. Kita nak buat tak boleh. Ada lagu, misal lagu mana hak ada sebab tu tahu dah bab 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ada halangi tu. Tok guru royak kata tiap-tiap perkara Nabi tinggal, sedangkan ada sebab dan tidak ada halangi, tidak ada sekat teh. Halangi sekat teh belah mana? Ni. Halangi sekat teh ni seumpama semaya tarawih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis sahih Muslim ke, Nabi tubik malam mula-mula sikit ya orang semaya tu. Semaya tarawih ni kalimah at-tarawih ni masa Atha ibn Abi Rabah baru gunakan perkataan at-tarawih. Tarwihatan tu mula masa dia, masa tabi'in, masa sahabat, masa Nabi kita Muhammad SAW qiyam Ramadan. Lafaz qiyam Ramadan lafaz asal. Sebab itulah kita kata aku pergi semaya gapo ni ayah? Pergi semaya qiyam Ramadan lebih aula daripada kita panggil salatut tarawih. Walaupun sah juga kita nak panggil, cuma nak ayat kata takut demo kata tarawih ni jamak. Kalau lapar tu tarwihatan. Hak tu lapar. Kalau tarawih ni kena banyak lebih daripada lapar lah. Kalau lapar tak jadi tarawih. Dia main istilah pada situ. Cuma kita nak ayat lepas sini kata kalimah at-tarawih tu sendiri pun baru timbul zaman tabi'in. Itu bab istilah. Kalaulah kita kata tak apalah. Zaman tabi'in ni guna apa nama orang semaya lapar ni kira tarawih juga. Boleh. Sebab apa? Sebab terkadang itlaq isim musanna tapi naknya jamak. Boleh juga ada dalam Quran lagu tu, in tatuba ila Allah faqad saghar qulubukuma. Kalimah faqad saghar qulubukuma tu itlaq jamak tapi nak qalbakuma ya. Itlaqnya apa nama tasniyah tapi nak jamak. Boleh juga tak ada gapo. Kalau gitu tak ada syak nah. Kita orang Islam kalau nak semaya lapar, hak tu tak ada contoh tauladan yang jelas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buat tak ada gapo. Negeri Arab 90% semaya lapar rakaat serta witir 3 jadi 11. Cuma di Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Azhar semaya 20. Kenapa? Kerana meraihkan kepada orang-orang yang ada zulhajah ataupun marad, ada sakit, ada gapo, ya banyakkan rakaat, mesikitkan qiraat. Balik mazhab Syafi'i, diri Imam Syafi'i itu kata diri dia sendiri tu dalam kitab dia kata aku suka panjangkan baca sikitkan rakaat. Zahir daripada perkataan dia tu nak ayat tadi dia apa sokah hak lapar tu juga. Cuma kita tak ada nak kecek barakaat lah sini, bukan bab dia lagi insya-Allah. Cuma nak ayat kata Nabi tubik semaya qiyam Ramadan. Sebab tu Nabi kata man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diri Ramadan, qiyam Ramadan. Tubik malam mula-mula, tak ada ramai mana lagi. Tubik malam yang kedua, ramai. Yang ketiga ramai, yang keempat ramai benar. Malam yang kelima Nabi tak tubik. Apabila Nabi tak tubik, pakak tunggulah. Sahabat penuh masjid. Nabi kata aku tahu Nabi tubik keluar subuh karen. Nabi tahu aku ni puakmu duk tunggu aku belakang semalam ni aku tahu. Cuma aku tak tubik buat apa?
aku takut an tufrada alaikum, aku takutnya semaya tarawih ni difardukan di atasmu. Maka Nabi tinggalkan semaya tarawih tu daripada ketinggalan bulan Ramadan, semaya sekadar 4 malam kerana ada mani' tegah. Adanya takut Tuhan itu fardu di atas umat ini. Nabi tinggal. Tiba-tiba lepas daripada tu, marinya Umar, dia mensempurnakan semaya tarawih tadi dalam keadaan gapo? Dalam keadaan berjemaah. Lepas daripada Nabi itu wafat, tak dipanggilkan rakaat. Hawak apa? Kerana benda tadi tu dah ada dah. Kemudian mari sambung di atas amalan Nabi tinggal, sebab Nabi tinggal tadi tu takut Tuhan fardu. Apabila mati dah Nabi, wahyu putus, tak ada dah fardu lepas pada tu. Umar pihak kata kita kena kembali kepada asal. Tu tak panggil bid'ah, tak panggil rakaat. Apa? Tak panggil bid'ah. Kok mana kita duk dengar Umar dia kata ni'matu bid'ah hadhihi ni. Sebaik-baik bid'ah ni ini, mana semaya tarawih, pesen berjemaah berpanjangnya malam bulan Ramadan. Kita jawab kata bid'ah di situ adalah bid'ah lughawi, bukan bid'ah syar'i. Rengka pesing lughawi, panggil sahaja ya, sebenarnya tak apa. Lughawi ni bahasa orang kecek. Hakikatlah tu ke? Tak. Tu bahasa orang kecek tu, kecek balah tu. Misal supaya kita kata as-salah, bahasa orang kecek mana doa, mana berdoa. Tapi bahasa istilah, bukan berdoa saja. Kena mula dengan takbir, sudah dengan salat. Dalam tu ada perbuatan yang tertentu, ada perkataan yang tertentu. Habalah tu. Itu istilah anawi kita faham. Kalau gitu, cerak dan nyata di sisi kita kata tiap-tiap perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal, sedangkan tarik ke tu ada, sebab tu ada. Nabi pun tinggal juga, tak ambil sebab tu amal ibadat, dan tegah pun tak ada gapo-gapo. Kalaulah Nabi nak ambil, Nabi tinggal juga. Tu kalau kita mewak kerja, rengkok cerak. Pas bila gapo hati Tok Guru? Bila boleh 1, 7 hari. Yang kedua, Maulidun Nabi. Yang keempat, Air Safa. Yang kelima, Nisfu Sya'ban. Yang kelima, Habgatum kan ni, bila lagi? Orang panggil bid'ah hauliyah. Rengkok pesing setahun. Pelikuk jadi setahun. Itu adalah rupa rengkok. Adapun insya-Allah 5 minit masalihul mursalah. Balah mana? Takut orang duk putar-putar kita pun tak meher mana. Kena-kena gak pening juga. Dia kata tak sewak kerja hak Nabi, buat itu hak Nabi tak buat, kita tak sewak belaka. Nampak benar-benar dalam rumah dia, dalam masjid dia, mikrofon lagi, telefon lagi, kamera lagi, meja ni lagi, member lagi, begatu-begani. Mana ada zaman Nabi dia kata. Sedap juga ya hujah kita ni jadi orang awal ni jadi sekaligus ni pening jugalah. Tiba-tiba nak jiwi jawab kata, gini cara dia. Masalihul mursalah ni sebab tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi sebab tak ada. Kemudian halangnya pun tak ada dua-dua lalu dah. Seperti apa? Seperti hipong Quran. Hipong Quran ini jadi sebuah lah ni zaman Nabi tak ada berhajat. Apabila zaman Nabi itu tak ada berhajat, timur zaman Uthman, mari hipongnya Quran jadi sebuah lagu ni, ini tak dinamakan rengkok. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kerja, ini panggil masalihul mursalah. Itu mula-mula sekali. Yang kedua, perbuatan ni adalah perbuatan Sayyidina Uthman yang Nabi itu jamin terhadap perbuatan dia. Hak tu mudah. Cuma masalihul mursalah kita nak faham sikit. Tiap-tiap perkara yang berhajat oleh orang Islam lepas daripada ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada perkara yang nak membantukan agama, bukan nak nyempurna agama, nak bantu agama. Seumpama mikrofon, seumpama kamera, seumpama elektrik, seumpama kipas angin, seumpama ikon kita ni, seumpama tu umpama ni, daripada perkara yang kita nak guna
untuk kita tadi jadi alat nak buat khidmat pada agama, hak tu orang panggil masalihul mursalah. Tak ada apa? Sebab tu saya royak dah dulu, tak pastilah kita tu naik uta mari ke masjid ni. Tak pasti kita naik hemah mari sini. Sebab apa? Sebab kata kalau setengah-setengah kata kalau nak turut Nabi belaka agak kena naik hemah mari masjid. Naik uta mari masjid. Tak boleh boh seming-seming lagu ni. Kena boh atas amat gitu yalah. Barulah turut Nabi sungguh. Ini orang panggil orang tak faham dalam masalah nak syarah tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah rangka masalah masalihul mursalah tak faham. Bahkan orang kecil ni adalah menzalim terhadap diri dia sendiri. Hal apa? Kerana dia tak faham, dia kecil. Dia tak tahu, dia kecil, dia hurai. Punuh diri dia, punuh masyarakat umumnya. Sebab tu hari ni kita boleh jelas 2-3 perkara, insya-Allah kita pun jadi masa lewat sikit hari ni, silap faham sikit. Alhamdulillah tak ada ala kulli hal kita nak faham kata gapakah rangka gapakah masalihul mursalah, dan kita sebagai orang Islam bagaimana kita nak faham urusan, insya-Allah kita minta Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sekalian boleh memahami akan perkara-perkara tersebut di atas wajah ya Allah Subhanahu wa taala redha, dan boleh kita duduk di atas bantasan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi itu duk turut jinjak langkah Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, sehingga kita boleh duk sekali dengan mereka, akhir sekali kita nak jumpa pula di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat kelak. Pada malam ini insya-Allah qadar inilah sahaja, insya-Allah kita akan membentangkan masalah fahami orang salah dengan fahami orang khalas tentang masalah agama ni. Ya ada beza ke tak? Jawabnya ada beza. Beza lagu mana? InsyaAllah pada hisah yang lagi akan datang kita akan sebut. Ikutilah majlis ni kita nak faham. Bukan nak kok tu kok ni tak. Nak faham supaya orang kita ni tak jadi masalah dengan diri kita, tak jadi masalah dengan masyarakat dan dengan orang sekelilingi kita. Apabila kita faham jelas, kita boleh huraikan diri kita, kita boleh jelas kepada orang pula. Orang mana tak say nak ikut jalan Nabi Muhammad SAW. Tak ada. Orang pakai nak turut belaka, macam mana tak faham. Dan kita sendiri pun royak belik ke dia. Ni terkadang kita ngajar kot pak-pak te umur kita belik juga. Ni. Maka kita hari ni kita pakat mari mudarasah. Mari kita pakat tukar fikiran, mari kita pakat tambah ilmu pengetahuan supaya kita dapat menujukan kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.